Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Rakan saya Menteri KKR, Dato' Alexander Nantalinggi, Menteri Penerangan, KSN, Tan Sri Zuki, Ketua Pengarah KSU dan rakan-rakan yang saya muliakan, termasuk mantan-mantan Ketua Pengarah dan pimpinan pengurusan kerajaan yang kita banggakan. Terima kasih kita suri hati bersama. Saya pertama syukur kepada Allah SWT dapat bersama, dan di antara sebabnya kerana saudara saya Alex mendesak bertubi-tubi. Dia kata ini program ini sangat penting, pengiktirafan kepada profesion teknikal dari semua kementerian, dan perlu kerajaan menunjukkan sikap yang positif kerana peranan mereka itu sangat kritikal bagi memacu pertumbuhan negara. Kemudian ini adalah salah satunya menteri yang sangat sanggup menyantuni pegawai-pegawai dan pengurus. Dan pengalaman saya dalam kerajaan dulu dan sekarang, ialah biasa KSU ke ketua pegawai besar biasa, dan mereka berikan tentunya pengiktirafan. Tapi ini Menteri Alex ni luar biasa. Dia minta kita bagi pengiktirafan khas kepada mantan ketua pengarah, Ketua Reza. Ya, saya ingat dah 4 kali dia sebut pada saya. Lepas mesyuarat jemaah menteri, tengah makan tengah hari, waktu jumpa di mana dia berulang kali kena datang, iktiraf profesion teknikal yang sangat penting dalam negara, dan berilah satu peluang penghormatan kepada Ketua Pengarah Reza yang akan bersara. Ini kisah ini memang kecil, tapi menggambarkan semangat dan nilai yang penting. Kita Allah takdirkan sebahagian jadi menteri, sebahagian jadi pengurus, sebahagian jadi ketua pengarah dan juru teknik, pelbagai tugas. Tetapi apa dia yang kekuatan dalam madani ini? Ya, kemampanan tentunya. Kita bicara tentang transisi tenaga atau peralihan tenaga yang sangat diperlukan, dan sekarang ada COP28, persidangan besar di Dubai. Kita bicara tentang transformasi digital dengan cabaran-cabaran baru AI dan lain-lain. Kita bicarakan pelan perindustrian yang menekankan tentang mission dalam sektor yang menentukan mission untuk mengangkat martabat negara ini. Kita kaji semula rancangan Malaysia ke-12, mengambil kira beberapa elemen penting dalam madani. Tetapi semua ini, bagi saya, keistimewaan dalam isu madani ini ialah kerana ia meletakkan ciri ihsan dan kemanusiaan yang menekan soal nilai. Kerana dalam kerja kita bicara dalam semangat dan ruh hadis Nabi Muhammad SAW, itqan fil amal, usaha untuk strive for excellence. Kerana kita letakkan nilai dan martabat manusia itu tinggi. Kerana Allah mentakdirkan begitu rupa, walaqad karramna bani Adam, Allah angkat darjat manusia, anak cucu Adam. Jadi kita nilai kemanusiaan itu penting bagi orang Islam, bagi orang Kristian dan pelbagai agama di negara kita. Dia melatih kita sebagai manusia, nilai kemanusiaan ini, supaya kerja kita lebih teratur, cita-cita kita lebih murni dan mulia, dan hormat sesama manusia itu ditingkatkan. Apa jenis profession sekalipun. Apakah hubungan dengan profession teknikal? Teknikal ni macam kata peranan jurutera, ataupun sekarang ni termasuk bidang digital, AI, IT dan lain-lain. Apa hubung kaitnya dengan kemanusiaan dan nilai? Kerana yang kita bangunkan jembatan itu, ia memerlukan kepakaran teknikal, tetapi jembatan itu untuk manusia menggunakan. Maknanya aspek manusiawi dan keinsanan itu harus ditekankan. Dan sama ada
Jembatan itu dibina ikut specs dengan technical expertise dan menyiapkan perkara itu kerana nilai dan etika kerja. Jadi sebab itu saya ingin menggesa rakan-rakan memahami bahawa konsep ini bukan saja hanya slogan kosong. Dia berbeza dari pendekatan yang ada dulu, yang ada baiknya. Semua cita-cita dan slogan digunakan dengan niat yang baik, tak ada masalah. Tetapi kita tambah dengan aspek kemanusiaan ini kadang-kadang hilang. Apa artinya transformasi digital? Supaya ada kemahiran, kecanggihan, kepakaran yang lebih. Tapi untuk apa? Untuk mengangkat darjat manusia. Dan darjat manusia itu kerana akhlaknya, kerana moralnya, kerana sikapnya, kerana disiplinnya, kerana menolak kebejatan sosial dan rasuah dan penyelewengan, kerana tidak mengiktiraf keangkuhan dan arrogance. Ini nilai yang kita harus tekankan. Apa arti umpamanya gedung-gedung raksasa yang kita bangunkan, kemudahan-kemudahan untuk keselesaan rakyat dan negara, kalau tidak kita pertahankan nilai supaya manusia itu lebih beradab dan berakhlak. Ada yang menyatakan sebenarnya soal rendah akal budi ini bukan salah profession teknikal, bukan salah guru atau ibu bapa. Kadang-kadang amalan menghina sesama manusia, merendahkan martabat mereka, caci dan maki hamun itu dikaitkan dengan profession politik. Ya, saya tak kira lah profession manapun, tetapi tanggungjawab saya memperingatkan. Mudah-mudahan ya, kita tahu bahawa kalau mau kita angkat martabat manusiawi, ya, tidak boleh kita hina kerana perbezaan kaum, kerana perbezaan darjat, kerana perbezaan pangkat atau perbezaan agama. Tidak pernah dianjurkan, apalagi oleh agama Islam, kerana Islam itu agama persekutuan. Walaupun amalannya itu berbeza. Dari sudut amalan itu tidak semestinya selari dengan anjuran agama. Jadi saya harap difaham tentang mukaddimah saya ini tentang sementara peranan ini penting, lebih penting sekarang dari dulu. Kalau lihat sejarah susur galur mengimbau dan menyingkap lembaran sejarah, mula kita dengan tamadun, kita mulai dengan revolusi pertanian. Ya, dengan soal teknikal atau profesi teknikal ini agak sangat rendah. Kemudian revolusi industri, kita lihat satu anjakan dan lonjakan keperluan kepakaran dan kemahiran. Kemudian IT dan digital, soal profession teknikal itu sudah terangkat lebih daripada yang pernah diunjur dan difikirkan oleh manusia. Sebab itu dalam belanjawan negara, berapa jumlah untuk TVET saja? Untuk TVET saja 6.8 bilion ringgit. Dan ada kesan dia. Dulu kalau mau latihan teknikal, kalau kejuruteraan di universiti ya ada tarikan. Tapi kalau latihan teknikal di TVET itu kurang tarikan. Kerana penekanan negara juga berbeza dan persepsi rakyat juga berbeza. Keadaan berubah sekarang. Umpamanya untuk TVET diploma IPT yang diuruskan oleh di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, pendaftaran bagi pelajar baru dan keseluruhannya pada tahun 2021 itu sekitar 45.4 ribu orang, 45.400 orang. Untuk akhir tahun lalu sudah meningkat 85.000 untuk diploma peringkat di universiti, di IPT. Maknanya satu, memenuhi keperluan, satu lagi persepsi rakyat sudah berbeza, berubah. Di TVET peringkat rendah yang diuruskan di IBKN dan pusat-pusat TVET, institut latihan lain, Giat Mara,
Sekarang kita cuba melakukan beberapa anjakan. Siapa yang boleh mampu melatih TVET ini sebaik mungkin? Ini untuk memenuhi di Kementerian Pertanian, KKR, ya, Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam di semua kementerian keperluan mereka, JPS dan lain-lain. Itu latihan itu perlu ditingkatkan. Jadi kita cadangkan supaya GLC dan syarikat swasta mengendali bersama. Kerana kalau Geely Proton nak adakan projek raksasa Automotive City di Tanjung Malim dengan pengeluaran, jangkaan pengeluaran kenderaan untuk ke Geely Proton sekitar setengah juta satu tahun. Ataupun Petronas dengan penglibatan Aramco, syarikat minyak terbesar dunia dari Arab Saudi, yang telah bersetuju menjadikan oil and gas hub di Malaysia. Ataupun Infineon, syarikat Jerman besar yang menyiapkan microchip, dan telah memutuskan sekitar 3-4 bulan yang lalu untuk menambah pelaburan terbesar Infineon luar daripada negara Jerman. Berapa? 25 bilion ringgit. Ya. Jadi kalau kita gabungkan beberapa syarikat besar ini saja, selain daripada pertemuan saya di San Francisco baru ini tentang keputusan Amazon, Facebook, TikTok, ya, Google yang bukan saja membina data centers yang besar-besar, tetapi juga pusat latihan dan kegiatan penyelidikan di Malaysia. Ini bermakna latihan profesional, teknikal itu sudah menjadi suatu yang sangat kritikal dan patut diangkat. Dan saya katakan tadi untuk TVET di peringkat bukan IPT, peringkat lebih rendah, itu dia harus diperbaiki kerana 97 lulusan TVET sekarang, 97% itu mendapat pekerjaan. Tapi majoriti gajinya masih sekitar RM2,000. Kerana latihan itu harus ditingkatkan. Sebab itu tadi saya jelaskan keperluan bersama dengan GLC. Semalam saya bersuara panjang dengan Khazanah dengan menekankan keperluan Khazanah melalui Telekom, TNB dan lain-lain ini, ya, Axiata melibatkan diri langsung dengan latihan TVET. Dengan cara itu Telekom umpamanya, dia tahu keperluan dia, jenis latihan yang patut diberikan. Sebaiknya dia bantu uruskan dan memberitahu apa keperluan mesin yang untuk melatih anak-anak ini. Jadi sekarang ini saya kata sekitar 64 syarikat swasta dan GLC yang terlibat dalam ambil alih. Sebab RM2,000 itu tidak cukup untuk hidup di zaman sekarang ini. Tetapi kalau ada latihan tambahan seperti mana yang dilakukan oleh Petronas di Sarawak dan pusat latihan di Sabah dan Batu Rakit, Terengganu umpamanya, itu dengan sendiri selepas lulus peningkatan upah itu mendadak dari 2,000 kepada minima 3,500 permulaan dan sampai 5,000, dan untuk welding menurut Petronas dia sudah sampai cecah RM7,000 bagi yang mendapat latihan. Ya. Jadi apa maknanya? Maknanya kita patut berusaha meningkatkan kemahiran dalam bidang-bidang tertentu. Dan yang mengapa saya sentuh di sini, kerana saudara yang terlibat dalam profesi ini yang agak lama tahu betul-betul apa dia kekurangan dia dalam betul latihan. Sebahagian saudara melalui latihan itu dan saudara dapat kenal pasti jenis atau bentuk latihan dan kelemahan yang ada untuk dapat diperbaiki. Jadi saya percaya Tok Reza KP sebulan 2 bulan lepas dia cuti ini, dia patut siapkan kertas bagi cadangan bagaimana boleh kita tingkatkan latihan. Jangan dia ingat dia bersara tak payah buat kerja.
Jadi ini umpamanya untuk sebulan 2 bulan itu dia buat kerja pro bono, kita tak bagi allowance, lepas tu kita fikirlah apa-apa tugas yang lain. Kalau dengan cara begini, dan maka kita bekerja sebagai satu pasukan, ya. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Kita kasih dan cinta negara kita. Kita tahu anak-anak kita tidak boleh mendapat latihan yang lama, mesti ada anjakan, mesti ada lonjakan, dan latihan yang lebih canggih. Dan orang-orang yang punya pengalaman ini boleh menentukan apa bidang yang diperlukan. Tanya saya tahu secara general, saya tidak tahu perkara. Aku tanya saya soal falsafah, soal pendidikan, itu soal tata kelola, itu kerja saya. Tapi aku tanya saya tentang bagaimana nak bina jambatan, yang saya tahu letak kayu kalau sungai ini sempit. Jadi ada orang yang punyai kemahiran itu dan patut dimanfaatkan untuk memperbaiki. Jadi saudara, HPTN ini tentunya untuk mengiktiraf. Tapi mengiktiraf dalam keadaan sekarang, dunia dah berubah, golongan profesion teknikal sudah bertambah, dan kepentingan mereka dalam membina dan memacu pertumbuhan negara juga diiktiraf. Dan tentunya bagi pihak kerajaan harus juga melihat keadaan yang sedemikian. Maka kita ada jawatankuasa pelarasan gaji sekarang. Dan kita tahu pejabat awam 10 tahun dah sudah sampai tempoh dia, belum ada pelarasan. Saya telah mula mengadakan pertemuan dan minta JPA siapkan, tapi saya ingin bagi jaminan satu perkara. KSN pun ada di sini, bahawa dalam menilai semula seluruh sistem pelarasan gaji ini, soal profession teknikal itu mesti diberikan keutamaan. Bentuk pemikiran lama itu harus ada anjakan, ya. Kalau dulu umpamanya profession teknikal, termasuk profesional lain lah, yang mana kejuruteraan, kedoktoran dan sebagainya, itu merasakan mungkin ada alasannya, terutama bidang teknikal itu agak tempang sedikit perhatiannya. Saya ingin bagi jaminan, insya-Allah kita akan dalam kajian semula ini, yang mungkin mengambil masa agak panjang, dan badan-badan profesional yang juga diwakili hari ini harus berikan input yang cukup. Janganlah minta lebih-lebih pula, yang munasabah. Tetapi tentunya perlu kita beri perhatian. Kalau kita terima kenyataan TVET sekarang sudah berbeza, bidang kejuruteraan, bidang teknikal, bidang IT, digital, teknologi, itu sudah diperlukan sangat amat di dalam negara kita. Tetapi pengiktirafan dari segi kerajaan, dari pelarasan gaji tidak berubah, tak menusabah. Jadi anjakan ini perlu. Semua orang bicara anjakan. Apa dia anjakan ini? Paradigm. Anjakan itu ialah paradigm shift. Tapi selalunya kefahaman tentang paradigm shift ini tidak sangat mendalam. Yang mula menyebut tentang paradigm shift ini ialah seorang pemikir, seorang sosiologis, Thomas Kuhn. Dan bila dia sebut paradigm shift ini, dia tak anggap macam kita buat pindaan sedikit-sedikit, tak. Bila kita katakan anjakan ini, dia melibatkan perubahan yang agak drastik. Seperti mana dalam pelarasan gaji harus ada anjakan, bukan perubahan sikit-sedikit bagi alam tambahan, bagi teknik, tidak. Dia mesti melihat bagaimana keperluan negara masa ini ketimbang keperluan negara 20 tahun dulu dalam pelarasan gaji. Maka keutamaannya adalah untuk mengangkat, sementara bidang profesion lain termasuk perkhidmatan awam umumnya itu sangat diperlukan, tetapi pendekanan terhadap golongan dan profesion teknikal juga sangat mendesak. Ini yang disebutkan paradigm shift. Kalau tidak kita gunakan istilah-istilah ini, tetapi secara lama juga. Sebab itu kadang-kadang sebahagian rakan-rakan saya itu sama sedikit kurang senang dengan asakan dan gesaan saya. Negara ini tidak boleh terangkat kalau sikap lama. Jadi pemimpin mesti kaya, jadi Perdana Menteri mesti bagi projek pada anak menantu,
Kalau tidak ada ketegasan untuk perubahan ini, dia tidak ada anjakan, tidak ada reform. Sebab itu saya bangga bukan saja kepada Dr. Alex yang ada di sini atau Timbalan Menteri Rahman, tetapi sekurang-kurangnya ahli jemaah menteri sekarang tahu apa saja projek, apa saja keputusan dibuat tidak boleh dilakukan tanpa langkah yang telus melalui proses tender yang transparan. Dan ini kita tekankan. Is it easy? No. Sebab puluhan tahun kadang-kadang kita biasa dengan cara lama. Ada orang kata saya, buat apa jadi Perdana Menteri kalau tak ambil duit? Bodoh lah. Ya. Kerana bagi dia cerdik itu maknanya kaya. Maknanya nilai itu dah rosak. Padahal kalau kita minta anak-anak kita suruh berkorban, khidmat dengan ikhlas, al-amalillah, bagaimana pemimpin boleh cuai begitu? Tetapi kadang-kadang orang tak menilai. Itu tidak penting bagi dia. Yang penting bagaimana dia cakap. Maknanya dalam negara kita, sebab tu saya kata profession teknikal kena ingat, sakarlah banyak manapun, asalkan dia bagi duit kepada kita, kita cium tangan dia juga. Jadi nilai kita sudah rosak, runtuh. Kita bicara soal anjakan paradigma, kita bicara soal reform, kita bicarakan soal kemegahan negara, mengangkat martabat, harakat, darajat negara, tetapi kita masih terperangkap dengan pemikiran lapuk dan jumud dan merendahkan martabat manusia dan akal budi. Sebab itu saudara, saya pun rakan-rakan di semua kementerian, di kalangan pejabat awam, faham ini. Tak semestinya setuju dengan saya dalam semua perkara, tetapi satu perkara, dengan umur saya, dengan pengalaman saya, dengan liku-liku pasang surut naik turun, lebih banyak turun dari naik, lebih lama di penjara dari di luar, apa yang saya pelajari dan apa harus saya lakukan? Selamatkan negara ini pada amalan jijik menyakau hak rakyat. Ini mesti kita selamatkan. Itu kalau kita boleh lakukan. Mengapa saya tekankan di sini? Karena technical committee itu berada di tangan saudara. Bila saya sebut ini tidak bermakna kita patut lambatkan. Saya selalu tegaskan kepada Menteri Alex, saya kata kena cepat, kena segerakan. Tetapi kalau amalan itu tidak telus dan amalan rasuah dan penyeludupan itu berlaku, dia jadi sistemik. Apa maksud sistemik? Dia melibatkan terlalu banyak kategori. Bila amalan rasuah dan penyalahgunaan kuasa itu sudah sistemik, dia mengambil waktu untuk menyelamatkan. Kita tekankan begitu keras, tapi masih lagi ada penyelundupan dadah dari Pelabuhan Kelang. Kita tekankan perlunya ketelusan dan anti rasuah. Masih ada kutipan untuk mendapat lesen. Masih ada. Saya tidak nafikan. Tetapi percayalah, kasi Allah berikan kekuatan kepada saya, dan dengan kekuatan dan kestabilan politik yang ada, saya insya-Allah akan terus perang dengan kalangan yang menyalahgunakan kuasa. Tidak perkira pangkat mereka, sama dia Tun ke Tan Sri ke Datuk, saya tidak peduli. Dan insya-Allah dengan sokongan saudara, saya akan teruskan kerja itu dengan sebaik mungkin. Jadi saudara, ini kuliah pagi ni, kita hadir atas cadangan dan kesaan Dr. Alex, sahabat saya ini, untuk pertama mengiktiraf peranan golongan profession teknikal. Dan ini menyatakan sesuai dengan keadaan dan pertumbuhan ekonomi negara sekarang, kedudukan golongan ini dengan sendirinya terangkat dan sangat kritikal. Dan sesuai dengan pengiktirafan itu, saya telah beri komitmen, kalau tak jalan, salah KSN. Iaitu dalam pelarasan gaji, peranan golongan profesional teknikal itu harus diberikan tempat yang sewajarnya. Terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya lancarkan Hari Profesion Teknikal Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.